Keenamnya wahdaniyatun, artinya asa zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala perbuatannya. Bermula maknanya iaitu tiada yang menduai. Kecek lagu tu. Pada zatnya, zat Allah Ta'ala, dan pada segala sifatnya, sifat Allah Ta'ala, dan pada segala perbuatannya, perbuatan Allah Ta'ala. Lawannya la yakunu, la yakunu wahidan, la'alla as-sawab wahidan, seperti dalam umum barahin tu ke, la yakunu wahidan fima zukir, la yakunu wahidan fima zukirah. Artinya tiada ia asa pada barang yang tersebut itu, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid, wahidun. Artinya bermula Tuhan kamu, iaitu Tuhan yang asa. Itu dia. Kata musannif rahimahullah ta'ala pada sifat ni jauh, keenam daripada 20 sifat ialah wahdaniyatun, asa Allah Ta'ala, wahdaniyat, kaunuhu wahidan lah, kira-kira Tuhan satu. Apa arti wahdaniyat? Wahdaniyat bahasa Arab, Melayu kita artinya, arti wahdaniyat asa. Tu arti asa. Sekat tu iaitu terjemah wahdaniyat tu asa. Adapun asa zat Allah itu maksud, bukan arti. Arti sekat tu ya, artinya asa. Lepas tu tambah maknanya, dia maksudnya asa zat Allah Ta'ala. Pergi kot tu yang panggil terjemah kot rupa maksud, padahal kita terjemah kena asa saja ya. Artinya asa. Asa apa? Asa ni satu dah, tunggal asa. Satu, tunggal asa tu lah. Asa zat Allah Ta'ala, so zat Allah. Asa akhir-akhirnya buah hamzah, orang kita kata so gitu ya. So 2, 3, so ni asa dalam mari di situ. So zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya atau pada zat Allah. Asa segala sifat-sifatnya sifat Allah Ta'ala. Kok tu? Dan segala perbuatan atau pada zat Allah. Asa segala perbuatannya perbuatan Allah Ta'ala. Tengok kecek, segala sifat, nampak banyak, pakuk mana kata so, situ kena hurai. Segala perbuatan nampak banyak, tapi kena kata so, situ yang kena kira. Adapun zat Allah Ta'ala ni tak ada segala zat yang bersodah zat tu. Tu. Tulis situ ya. Asa zat Allah tu makna apa? Rengkah-rengkah. Rengkah-rengkah je. Yakni kita kata zat Allah Ta'ala itu
tidak menerima berbelah bagi berjuzuk-juzuk. Kerana kalau terima berlah bagi, dikatakan jisim dan jirim namanya. Tu. Tu so. Dan tidak ada zat yang lain serupa zat Allah Ta'ala pada hakikat zatnya, pada hakikat zatnya. Itu dia. Tu so dengan makna dua tu. So zat tu dua maksud. Tak nafi dua dah tu. So lagi. Dan segala sifatnya sifat Allah. Sifat Allah pun so juga, tulis pada segala sifat. Yakni segala sifat Allah yang banyak itu tiap-tiap satu jenis sifat ada hanya satu jua, ada hanya satu jua. Seperti satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, dan lain-lain lagi daripada segala sifat ma'ani Allah. Lagi pula tidak ada sifat-sifat bagi benda yang lain seperti sifat Allah Ta'ala. Pada hakikat sifat dan pada kerja-kerja sifat. Adapun bersamaan pada nama sifat itu, maka tiada menjadi mudarat. Itu dua dah situ. Segala perbuatan pula, tulis satu pada segala perbuatan, yakni segala perbuatan yang berlaku daripada dahulu
sampai sekarang dan sampai bila-bila. Semuanya itu datang daripada Allah jua yang melakukan. Maksudnya Allah jua yang mengada dan menimbul dan yang meniada dan menghilang. Habis itu tu dia. Tu makna as-so. Tuhan satu-satu pada tiga perkara tu. Tu dia. Try baca sore. Takut orang tak ada tu. Orang hot dia cuba baca. Baca budak-budak dengar. Tak ada belakang. Orang pergi baca, ya tu boleh pahala. Kata nama yang disabak. Ad-dalu alal khair kafa'ilihi. Dia tak ada mengajar ni, tapi dia baca orang dengar tu pun orang dengar belakang dia. Ni pahala ke dia ya. Semua. Jom ada dulu ni. Yakni segala sifat Allah yang banyak itu tidak tiap-tiap satu jenis sifat adanya hanya satu dua, seperti satu kudrat, satu iradat, satu ilmu dan lain-lainnya. Lagi kerana sifat daripada sifat ma'ani Allah. Lagi pula Gapa-gapa ni? seperti satu kudrat, satu iradat, satu ilmu dan lain-lain lagi daripada sifat ma'ani. Lagi pula tidak ada sifat-sifat bagi benda yang lain seperti sifat Allah Ta'ala pada hakikat sifat dan pada kerja-kerja sifat. Adapun bersamaan pada nama sifat itu, maka tiada menjadi mudarat. Satu pula, yakni segala perbuatan yang berlaku daripada dahulu sampai sekarang dan sampai bila-bila, semuanya itu datang daripada Allah juga yang melakukan. Maksudnya Allah juga yang mengada
dan menimbul, dan yang meniada, dan menghilang. Alhamdulillah. Fatahallahu alaika abwabal khair. Tu dia. Tu maksud ada satu Allah Ta'ala, satu pada zat, satu pada segala sifat, dan satu segala perbuatan. Maknanya gitu ya. Lepas kita dah mengaji banyak dah. Maka etikatlah hati kita, Allah Ta'ala satu pada segala-gala. Satu berlaku. Sifat dia pun so, perbuatan dia pun so. Adapun orang panggil apa? Perbuatan dia tu banyak, tapi kira-kira mari semua tu mari dia berlaku. Tu maknanya gitu. Langit pun dia buat, bumi pun dia buat, laut pun dia buat, bukit pun dia buat. Perbuatan dia tu banyak lah, tapi semua tu mari dia berlaku. Tu makna perbuatan satu pada perbuatan tu. Jom. Habis itu bermula maknanya makna bagi wahdani ataupun makna as-so. As-so pada zat segala sifat dan perbuatan itu apa makna as-so? Makna satu tu iaitu maknanya tiada yang menduai, tidak yang mendua. Kecek tak ada yang mendua, berarti ada yang meniga lah. Ada bila yang mendua menafi, yang meniga kau sangat. Anak yang kedua ada lagi? Tak ada. Yang ketiga tak kena kecek. Gitulah maknanya. Mana anakmu apa ke? Sorry. Mana yang dua tak ada. Mana yang tiga lagi? Mung ni. Aduh. Itu maknanya itu dalam kitab Arab tu la saniyalahu tu makna tu. Tu dalam kitab Umum Barahin tu. Kalau mata Umum Barahin la saniyalahu, tidak ada yang mendua baginya. Barangkali musnad kita ambil di situ tu yang mendua tu. Tiada yang mendua. Maka yang mendua sini kan yakni tiada berbilang-bilang. Senang gitu ya maksudnya. Tak berbilang-bilang, sekurang-kurang dua lah dia kata berbilang ke. Bila kata berbilangnya mula di dua tu panggil bilang. Kalau satu tak panggil bilangan lagi. Satu tak panggil bilangan lagi. Jadi dua barulah panggil bilang. Tu. Kalau masuk baris seorang, kru suruh masuk baris. Ya mari masuk baris seorang. Tak ada orang masuk baris. Habis dah. Habis itu kata musannif rahimahullah, iaitu tiada yang mendua, tiada berbilang-bilang. Tiada berbilang. Gini itu ya. Tiada berbilang. Kecek tiada berbilang ni dua dah. Kalau berbilang-bilang dapat banyak lagi. Tiada berbilang pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Tak yang mendua pada zat, tidak berbilang pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Tak berbilang. Sama ada bilang berupa mutasin atau bilang berupa mumpasin pun tak berbilang. Tu. Hak mutasinnya maknanya zat dia tu nampak so, tapi bila kerak boleh jadi 2 3 pula dah. Tu berbilang juga, rupa berhubung. Sebab kita ni seorang, kalau kerak 1 juta boleh 1 juta. Berarti bukan so jugalah kiranya. Tu. Maka satu orang panggil bukan satu lagi. Allah Ta'ala tidak mendua, yang tidak berbilang-bilang pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Tulis pada yang tiada yang mendua, yakni zat ia, yakni zatnya tidak dibagi berjuzuk. Dan tidak ada zat serupa zatnya. Tu yang makna tak mendua makna tu. Dan tidak ada zat serupa zatnya, zat Allah Ta'ala. Tu maknanya lagu tu. Habis. Dan pada segala sifatnya, sifat Allah, dan atau pada zat. Tiada yang menduai, tiada berbilang-bilang pada segala sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Tak berbilang-bilang pada segala sifatnya, sifat-sifat Allah yang ma'ani itulah. Sifatnya yang bahasa ada tu. Tak berbilang-bilang. Adapun sifat yang bahasa sungguh berbilang tak ada masalah tu.
Tak jadi mudarat gapo, tak berkesan gapo hak tu. Sebab kidam sedia. Sedia ni zat punya pun sedia, sifat ma'ani pun sedia. Jadi sedia kira-kira mari bukan kata dak, dua pula dah. Pas sifat kudrat ada sedia tak? Sedia. Sifat iradat sedia, sifat basat sedia. Sifat ma'ani sedia pun bersifat dengan sedia belaka. Kalau sedia banyak, sedia tak ada masalah. Sedia zat, sedia sifat, sedia lagi. Banyak tak ada apa, hak tu tak mudarat. Hak pesingnya dikesan sikitnya sifat ma'ani, ya moga benda ni taksir dak menimbulkan bekas apa semua, ya mari daripada sifat ma'ani. Hak ni yang dimaksudkan ulama satu pada sifatnya, sifat-sifat ma'ani tu. Habis segala sifat-sifatnya sifat Allah Subhanahu wa taala. So pada sifat dia. Tu. Dan pada segala perbuatannya, perbuatan Allah taala, tak ada yang mendua. Apa makna segala perbuatan? Yakni tulis itu. Tidak ada perbuatan atas jalan taksir ta hamzah ta sa ya ra taksir, yakni mengada meniada, selain daripada perbuatan Allah, selain daripada perbuatan Allah. Adapun perbuatan makhluk ini bukan atas jalan menimbul, mengada dan meniada, hanya atas jalan kasbun kasingba, kasbun iaitu usaha, dan ikhtiar iaitu pilihan hati pada zahir. Dan kedua-dua kasbun dan ikhtiar itu dibangsakan kepada hamba atas jalan menyertai perbuatan Allah menyertai perbuatan Allah dengan gerak segala anggota hamba jua. Maka hakikatnya daripada Allah juga. Maka hakikatnya daripada Allah juga. Tu dia usul iktiyah. Rumah ni hak pia awak ku buat. Kebun ni pia tanah ku tanah. Gana boleh bangsa kepada rumah ni kepada aku buat. Kebun ni yang aku menanam, pohon kayu ni aku yang tanam. Sebab apa boleh bangsa gitu? Padahal Tuhan juga we berlakukan buat rumah. Sebab kita maku rumah, nak pakukan kayu. Tukur, paku. Nak paku ni, nak tok tak kayu. Gung, 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 gung. Hak boleh we bergerak tangi
We bergerak tuku, kita pun dengan paku. Ni siapa? Allah yang bergerak. Bukan kita. Ada banyak hak nak tapi Tuhan tak boleh bergerak dari mana. Tapi tak jadi. Tak jadi, tak gi. Ada juga lagu tu. Kerana Allah tak berlaku bergerak. Bila Allah Ta'ala melakukan bergerak, we berjaya, we jadi, we kesal, we timurkan bergerak. Tangan kita pun boleh bergerak untuk paku turun. Tukur pun boleh paku turun gitu. Boleh tekan turun lagu tu. Ketika tangan kita bergerak tu, nak tanya siapa hak bergerak? Allah yang bergerak. Tapi bila Tuhan bergerak, pelaku penggerak tu sekali dengan tangan kita. Tangan kita situ. Seolah kata guna tangan kita buat sabab. Guna tangan kita buat alat. Guna tangan kita buat, orang panggil, buat tangga. Padahal kalau tak nak guna tangan, paku turun sendiri boleh tak? Boleh. Tak mesti kena guna kita. Tak mesti kena guna tangan kita bergerak. Tapi paku turun sendiri. Ya boleh. Paku cabut. Boleh. Tapi Allah Ta'ala pelaku tangan. Maka ketika Allah Ta'ala melakukan gerak berserta dengan tangan kita. Tangan kita ada gapo? Ada rang. Tenaga. Tuhan bubuh rang dalam tangan kita. Rang ni. Sebab rang ni ada saja je. Bukan rang ni sebenarnya hak wak wi kayu, wi paku tebuk turun dalam kayu tu bukan rang kita. Allah yang menggerakkan, Allah Ta'ala yang menurunkan paku tu ke dalam kayu. Tapi melalui rang kita hak ya bubuh wi. Di tangan ada rang ni tenaga. Ya wak. Masuk Allah kuat rang dah. Maka rang tu siapa buat? Allah. Dia buat bubuh dalam tangan kita. Lepas tu rang yang ada di tangan tu, dia pelaku pula. Tangan tu we pakukan. We bergerakkan akan tukur itu. Maka ketika Allah Ta'ala melakukan gerak tu berserta dengan rang kita yang ada di tangan tu, tu dikatakan rang kita ketika tu dikatakan kasbun usha. Rang kita teka bergerak Allah Ta'ala sekali dengan dia tu. Bukan duduk saja gitu. Duduk dia tak jadi suka sebut lagi. Duduk dia rang kita yang ada pada tangan ada tak? Ada. Tapi tak ada buat kerja lagi. Maka rang tu tak orang tak panggil kasbun usha lagi. Nak jadi usha teka mana? Ni. Teka dak bergerak rang tu. Teka tu dua perkara teka tu. Satunya kudrat Allah Ta'ala yang menimbulkan gerak. Yang kedua, rang kita ada di situ. Maka kudrat rang kita orang panggil kudrat hadisah, kudrat yang ada pada tangan. Ketika itulah dikatakan usaha kita. Siapa kata ni? Aku. Kita kata aku kata. Padahal yang menumukun tu siapa? Allah Ta'ala pada hakikat. Tapi kita kata aku memukul. Kenapa boleh panggil aku? Sebab rangku. Rangku pun bukan rangmu, rang Tuhan juga beri kamu. Tapi Tuhan izin we kita panggil kata aku pukul sebab pandai kepada rang hak dia beri kepada kita, atau kecek mudah-mudah kata pandai kepada kasbun usaha kita tu. Allah Ta'ala kata lakum ma kasabtum, bagi kamu barang yang kamu usaha. Tuhan kata Tuhan izin sendiri. Tak apa, barang kamu usaha we kamu. Maka boleh kita kata rumah ni hakku, boleh. Boleh kata tu rumah ni hakku, pohon kayu ni hakku. Sebab apa? Sebab aku hak buatnya, aku hak pakunya, aku hak macam-macam. Aku hak paku, aku hak cokoh, macam-macam je dak buat.
Pohon kayu ni hak aku hak tanahnya. Tu boleh nisbah kepada hak kita dengan pandai kepada rang itu. Rang hak dia wi kita tu. Rangmu hakmu. Kecek gitu. Rangmu tu hakmu lah rangmu. Bukan dia mau lawak, mu tu buat. Bahaya tu dah. Tu. Bila rang atau tenaga yang hakmu lah benda ni. Tuhan wi kita. Wi tu atas jalan bangsa kepada zahir. Hakikat hak dia. Hak dia. Hak dia. Orang panggil wi atas jalan zahir. Sebab tu panggil kasbun. Tu kasbun. Bangun pun dia kat we bangun. Duduk. Tapi berserta dengan rang hak we kita tu. Maka persertaan tu dikatakan kasbun kita. Ada kasbun tu kata usaha. Maka usaha lagu tu nampak kata, dia bergerak tangan, dialah nak bergerak. Kalau dia tak nak, dia tak bergerak. Kalau dia tak saya bergerak buat apanya. Maka tilik sekali lagi pula, dialah nak. Hati dia lah nak gitu sampai dia bergerak gitu tu. Maka tilik kepada nak hak zahir tu. Maka pandai ikhtiar kepada dia pula. Padahal hak nak tu pun Tuhan juga berlaku nak dalam hati dia. Pada hakikatnya tak lepas pada dia berlaku. Ni duk kecek gongeng-gongeng tu pun. Tu. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, kita makhluk ini ada perbuatan juga, tapi perbuatan dengan makna usaha ikhtiar. Bukan perbuatan dengan makna wijadi benda tu dah. Jangan duk pandai kata kita wijadi, dia yang menjadikan. Tu masalah kasbun dan ikhtiar. Wa indana lil abdu kasbun kullifa bihi walakin lam yu'assir fa'rifa. Kita ada kasbun tapi tak ada jadi yu'assir, tak mengkesai dah. Tu jaga mula. Tu dia. Kadang dia bomo kata kita ni usaha ikhtiar je. Allah Taala belaka jadi. Apa usaha ikhtiar tak reti lagi. Kecek usaha ikhtiar nampak kita juga kacau. Seolah tersuku. Bukan lagu tu. Bukan kita buat suku. Kita ni buat suku. Lepas tu nak jadi tak jadi Tuhan. Adapun kita suku dah. Lepas pada Tuhan dah. Tapi nak jadi tu dia. Hak tu Mu'tazilah. Mu'tazilah kata mana? Tuhan orang kepada kita. Bila orang ada pada kita, bergerak pun kita lah. Gerak ni hak kita bukan dia. Ni kita bergerak. Tu. Bergerak ni kita belakang. Tapi tak lepas pada dia juga menggorang yawi. Situ kita tak mengkupur dia tu. Dia kata walaupun kita bergerak pun tak lepas pada Tuhan juga, kerana Tuhan buat rang. Tu Mu'tazilah. Mu'tazilah dia fikir lagu tu. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, Tuhan buat rang ni kita, bergerak ni pun dia juga. Bukan kita, dia juga. Bukan lepas pada dia. Nampak? Bukan lepas pada dia lagi, tak lepas pada dia satu pun. Tu. Sebab tu di sini itu baik hukum lagi, siapa-siapa i'tikad, misalnya masalah pisah taja. Siapa dia i'tikad kata diri pisah itulah dapat takir, dapat hirikan benda, dapat tikirkan masuk dalam isi. Dipisah sendiri dapat memutuskan orang itu kufur. Seolah kata i'tikad taksid benda yang lain daripada Allah Ta'ala. Tak ada orang kita situ bi. Nak Tuhan belaka ke? Tak ada lagi fikir kata pisah itulah wak wiyadi matinya. Pisah itulah wak memutuhkan daging. Diri pisah sendiri Tuhan tak. Tuhan tak kira. Pisah ya wak wiyadi putus daging. Tak ada kita Ahlussunnah wal Jamaah ada pegang lagu tu. Tapi kalau pegang juga lagu tu, ulama kata kufur wal iyazbillah min zalik. Tu. So siapa dia kata pisah tu bukan memutuskan daging, Allah yang memutus, tapi dengan kekuatan hak tu yang bubuh lah pisah. Kekuatan tajir tu. Pisah tak memutus, Tuhan juga mutus, tapi
Tuhan wi kekuatan. Pisah tu, diri pisah tu bukan memutuhkan daging, tapi tajir dia hak Tuhan buat tajir masuk dalam tu. Tajir tu memutuhnya, orang tu fasik lagi. Fasik lagi. Siapa dia kata, "Hoi, peluru tu bukan masuk, tajir dia tu masukkan dalam tulang kitanya." Ubat tu bukan menyembuh, tapi san kemi, kekuatan kemi tu buat dia sembuh ya, fasik lagi. Tu jaga tu. Lepas tu siapa dia kata, "Hai, pisah ni bukan memutuh daging, dan tajir pun bukan memutuh, Allah memutuh. Tapi dia kata, tapi dia pisah tepuh daging, putuhlah mesti." Tu orang tu jahil dengan hukum adat. Tak selamat juga. Takut-takut lama-lama jatuh ke kufur pun boleh. Tak selamat juga. Hak selamat tu lagu mana? Selamat lagu mana? Akidah orang mukmin yang selamat. Pisah bukan memutus. Dan tajir dia pun bukan yang menjadi memutuskan benda. Dan bila pisah tepuh daging pun tak lazim dan mesti putus. Ada juga adat boleh menyalahi. Adat boleh menyalahi. Hiri tawan apa, tak putus, boleh menyalahi. Adat boleh menyalahi. Tu orang tu selamat dak akidah dia. Tu. Sebab tu dalam kaidah kata wal fa'li fa ta'siru laisa illa lil wahidin qahari jalla wa ala wa man yakun bit tabi aw bil illa fazaka kufrun inda alin millah wa man yakun bil quwwatin muda'ati fazaka bid'iyun fala taltafiti. Bukan pisah memutuh, kekuatan tajir hak tu yang bubuh lah pisah. Orang tu akidah fasik lagi. Tu jaga mulat ni nampak sungguh benar. Dia orang buat bomo kat dia pakai tok kong tu kat mapo mesti dia kata Allah jahil ni hukum adat kita lalu. Siapa mengesankan dia kata tengok mapo belaka dia temu hak waktu siap dia mari buat cahai merah. Dia kata merah tai thuk rai cerak. Jahil itu lalu akidah. Jahil itu lalu. Sihir bukan boleh memudaratkan kita, Allah yang memudaratkan kita. Sihir tak jadi. Marilah tok kong sejuta pun tak jadi. Bukan tok kong dan bukan ibu dia tok kong tu. Tok kong tak apa, hatu tu, benda tu dia tak je. La ilaha illallah. Benda tu lah wak matinya. La ilaha illallah. Fasik akidah. Tak apa tu belaka mati bukan tok kong tu, tapi dia kena hak tu. Apa? Pula dah jahil dengan hukum adat. Mengerti hukum adat ke dah? Mengerti hukum adat ke dah? Mapuh tu tak kena nati tok kong mah tu. Tak gitu. Kadang-kadang orang nak mari gali, orang demo nak mari tok barang tu di rumah kita. Mapuh tu dulu. Mapuh orang nak gali tu dulu. Jalan-jalan sepak. Sepak tunggu, rebah deng. Mati ya dulu lagi pada kita. Maka Allah Ta'ala pelaku adat boleh menyalahi. Takut itu lalu bahkan hebat Allah, kita malah dengar. Bukan tak percaya benda tu berlaku, sungguh Allah tak ada berlaku, tapi kecek kata hebat tu yang malah dengar. Hebat barang tu, hebat barang ni, hebat barang tu, hebat Allah Ta'ala lagi. Hebat barang tu. Wah, hebat Allah, hebat sungguh. Hak tok ca tu. Hebat sungguh. Hak wak cahai. Bodoh. Jadi yang bodoh.
Jangan bodoh dah. Akidah tu kita mengaji dah. Mati hidup le tangan siapa? Le tangan siapa? Gitu je. Takdir dimatikan dengan sebab tu. Hanya sebab saja. Ada hikmat tu hewan kita tu. Hikmat je ada. Nak uji iman, nak uji kafarat dosa kita, nak uji mati kita dalam keadaan itu tu ada tu hikmat tu di sana tu. Tu lagu tu je. Allah yang lebih hak kadang-kadang. Tu. Tu. Kalau berlaku ke tok guru tu hingga lagi tok guru kalau berubat pun dia tak support ke kampung berubat. Cara berubat tok guru tu dia pergi dengan akidah yang betul cara dia. Tak ada bimbang sangat. Orang kampung orang ni bila berubat ni Allah bimbang kena tolong jaga semua. Kena tolong jaga semua. Sebab tu bomoh ni jaga ke bomoh jaga. Hebat tu lagi. Kita berubat sudah. Kita berubat sudah. Hak tu berlaku tu. Dia bukan buat apa kita boleh. Tu bomoh hak sampai kat tu dah. Ngaji usul bomoh ngaji usul. Tu ya Allah. Tu wahdaniyat pada af'an. Wahdaniyat pada af'an. Habis itu. Ni kacak hebat tu hebat siapa? Tu ya. Hebat gapo lagu tu nya. Hebat gapo duk bawah tanah hebat apa? Kalau hebat kena cokor mari depan ni, mari gocok sama dia. Ya sedap. Tu. Tu. Tapi jenis jin ni kalau kita berlawan dia kita tak kenal ya jin jorang je banyak pada kita. Tu. Jin baik iblis apa semua pun ibarat daripada hening Allah Taala semua. Tuwe je ada. Maka apabila kita tak kuasa untuk nak balas dengan dia, nak perang dengan dia kerana dia terlalu kuat, tak ada jalan lain dah untuk kita untuk nak mengalahkan dia melainkan kembali kepada tuwe dia. Hening baik kita mana pun dah kita panggil tuwe senyap dia. Kacau kikir dengan dia, luka kita. Kacau duk balas dengan dia, luka habis kita. Kikir situ kikir sini berdarah habis. Panggil tuai, hei ni mewai. Mari tuai tu senyap dia tuai yang mari. Maka baik dengan tuai dia dulu. Baik dengan tuai dia, selamatlah daripada hening tu. Habis itu. Tu dia. Allah Akbar ya Rabb. Ni takut benda tu berdoa dah kadang-kadang akhir zaman. Dia kata moga timur benda tu banyak sangat sehingga kita takut ke benda tu pula ni lebih pada takut pada Allah Taala lagi. Takut ke moga tu. Tu pemuja tak bawa suruh baca qul huquliyah juga, tengok nak semua tu. Tengok nak baca siu-siu ayat gapo, bacalah kuliah, bacalah selawat. Tu pemuja, dia suruh baca juga ingat tu hai juga mula-mula. Kalau tak suruh apa pakai tak kira apa dah. Engkau ingat ke benda tu dah. Takut ke benda tu saya ingat kan. Tu dia. Tu ulama sebut berlaku dalam kitab usul tu kita tengok. I'tiqad yang keempat tu selamat. Siapa dia i'tiqad kata ubat itu menyembuh diri ubat sendiri tu sembuhkan penyakit, orang tu kufur dengan Allah Taala. Kerana yang menyembuh bukan ubat Allah. Tapi siapa dia pegang kata ubat itu menyembuh, tidak menyembuhkan, hanya Allah yang menyembuh. Tapi ubat itu tak menyembuh, tetapi kekuatan power hak tu yang buat dalam ubat tu hak tu buat semuanya, orang tu fasik lagi, bid'ah lagi akidah dia. Siapa dia i'tiqad kata ubat tidak menyembuh, kekuatan san kimi pun tak dapat menyembuh, Allah yang menyembuh, tapi bila telai ubat tu mesti kita sembuh, jahil kau ada pula dah. Tu hai berlaku tapi dari klinik tu bocok. Dari klinik tu bakal sial lalu. Cerak ikut dia. Ni jahil kau ada semua. Jahil kau ada. Kerana banyak mana dah telai ubat tapi tak sembuh. Dan banyak mana dah juga tak telai tapi pergi sembuh. Tu
Tu hukum adat yang berlaku lagu tu. Maka bila mungkin pelazim lagu tu, berarti mung jahil dengan hukum adat. Tu. Akidah yang selamat, barang siapa iktikad bahawa ubat tidak menyembuhkan penyakit dan kekuatan kemi ubat itu pun tak menyembuhkan penyakit, dan apabila makan ubat pun tak lazim lagi sembuh. Adat boleh menyalahi kerana Allah boleh juga sembuh dan tidak menyembuhkan. Hanya jadi sabab saja orang itu selamat akidah dia. Sebab tu nak telah ubat tu buat sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku minta perlindungan denganmu ya. Minta tolong pun denganmu ya. Duduk dalam tangan aku ni sahabat ya. Yang menyembuh tu mu. Dalam tangan aku ni sahabat ya. Kalau aku tak telah pun, kalau hingga tekoning pun boleh jadi. Dan kalau kaca telah pun, penuh perut pun, tak sembuh pun boleh jadi. Buat sahabat je. Bismillah. Bismillah. Belum. Bismillah. Belum. Tapi sahabatku ni Allah cekak. Tu. Tapi sahabat orang tu sikit setel dua ya. Sahabat yang ni cekak. Ada macam-macam sahabat tu. Tu macam-macam. Tak lagu tu. Tu dia. Kalau bomo hok yang dipegang akidah betul, bomo yang akidah dia sahih, dia beringat lagi kepada orang yang nak baca tu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang Islam, bomo Islam juga Bismillahirrahmanirrahim. Ingat nah, kita baca ni sebenarnya buat jadi sabab saja. Tak baca betul habis hingga pun boleh jadi. Kalau tak baca pun tu habis hingga pun boleh jadi juga. Tapi kita buat sabab saja ni nah. Minta kepada Allah Taala. Bismillah. Oh, sedap bomo lagu tu. Tak itu ke mak? Yalah tak. Habis itu kemudian kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumih, daripada segala perbuatan Allah Taala, lawannya bermula lawan bagi wahdaniyah. Lawan bagi wahdaniyah tu apa? Ialah la yakunu wahidan fima zukira. Wahidan tu khabar yakun, isim yakun dhamirun mustatirun fi taqdiruhu huwa raja' kepada Allah. Fima tu fima takluk pada la yakunu. Gitu. La yakunu wahidan fima zukira, artinya arti firman Allah dah. Bukan firman, artinya arti la yakunu wahidan. Artinya arti la yakunu wahidan tu apa makna dia? Tiada ia Allah. Tidak ada la ia Allah Taala tu asa ia. Tiadalah ia Allah tu asa pada barang yang tersebut itu. Pada barang, yani pada salah satu daripada barang yang tersebut itu. So mana-mana pun tak boleh dah. Mustahil berlaku. Bukan nanti kena cukup 3. Pada barang, pada salah satu daripada barang yang tersebut itu. Tak boleh lagu tu. Pada semana-mana pun daripada barang yang tersebut itu. Apa barang yang tersebut? Yakni pada zat dan pada segala sifat dan segala af'al. Tu. Pada barang yang tersebut. Tu maknanya. Allah Ta'ala tu tidak asa pada zat, tapi sifat dia asa lah. Zat dia tak asa, tak ada dia tak, mustahil. Allah Ta'ala ni zat dia asa, tapi sifat dia ni kan, zat dia satu ya, kudrat 2, 3, ilmu 3, idrak 5. Tak juga. Zat Allah saya, sifat dia pun satu ya, tapi perbuatan mari orang lain juga, bukan dia ya. Haida juga. Tak nanti kena cukup 3, mana-mana sab mustahil.
Tiada ada ia Allah Ta'ala tu asa pada barang, pada salah satu daripada barang yang tersebut itu pada zat, pada sifat, pada af'al. Mustahil. Zat tu dua. Ada zat lain supaya zat Allah Ta'ala pada hakikat zat. Ada kudrat yang lain supaya kudrat Allah Ta'ala pada hakikat sifat. Jadi ada kudrat yang dapat ijad dan i'dam supaya dengan Allah. Ada sama yang inkishaf supaya siapa inkishaf Allah. Ada basat yang inkishaf supaya inkishaf basat Allah. Tak ada, mustahil. Tu hak tu tak ada. Nampak tu dah? Pada barang tersebut itu, iaitu tiada ia asa tu. Tiada ia Allah asa tu mustahil. Ialah benda yang mustahil, benda yang tidak boleh jadi, benda yang akan tak terima, tak boleh jadi, akan tak terima, benda bohong. Tu mustahil, tak boleh jadi. Habis itu waktu dalil masing-masing. Dalil kita lah ni tu boleh dah kalau ngajak ke kampung pun waktu baiklah sikit ke dia. Dalil akal kita duk ngaji mari tu, tapi kita ni tak saya sebut banyak dah. Banyak buah dah. Muak kau banyak dalil akal dah. Bukan muak sifat tu tu. Muak ada waktu baik dalil akal tu. Hak reti dah terkacau buat tu baik tu. Jadi rasa muak kau dah. Tak. Kenapa? Hak reti dah kacau waktu baik lagi kita. Tu. Habis itu dalilnya bermula dalil wahdaniyat. Dalil yang menunjuk bahawa Allah bersifat dengan wahdaniyat. Tapi dalil ni dalil ayat Quran, dalil naqli orang panggil, bukan dalil akli dah. Semua kitab ni mesti kita datang dengan dalil akli, dalil naqli belaka. Tu dia. Habis itu kalau dalil naqli pun kita kata kemah molek pun yang manda juga dah. Yang manda juga dah. Iktikad kata Tuhan ni ada dan semua benda yang kata tu sebenar berlaku. Lepas tu bila dengar ayat Quran cerak lagu tu. Dia kata lagu tu hak sungguh. Aku percaya. Tu lagu tu dah. Lepas tu iktikad bahawa sifat Allah Ta'ala tu ada sifat kesempurnaan. Tidak ada kekurangan pada Allah Ta'ala. Sikit. Banyak perkara dah tu bong. Tu. Habis itu lawannya, tapi nak siapa tahu ni kita tak boleh kita baca ayat Quran kita rasa yakin tamah sebab kita duk fikir barang banyak dah dengan dalil akal. Pak orang kampung tak ada fikir dalil akal mana tiba-tiba waktu qul huwallahu ahad tu bagi dia kemah lagi. Bukan dia kemah sangat lagi tu. Waktu ingat tu yang satu nah, qul huwallahu ahad. Saya kata tu ya so. Kok mana? Reti besi mana lagi? Tu ya kita ni sebut iqra kemah mari. Habis itu kata dia rahimahullah taala dalilnya firman Allah, ialah firman Allah Taala tu dia kata kena wa ilahukum ilahu wahidun. Artinya arti firman Allah Ta'ala kata bermula Tuhan kamu, bermula Tuhan bagi kamu itu wahai manusia. Kamu tu manusia semua. Bermula Tuhan kamu. Apa makna Tuhan kamu? Sembahan yang sebenar bagi kamu itu. Tu Tuhan ilah dengan makna ma'bud bihaqqin, tu ilah. Kalau gitu bermula Tuhan kamu, bermula sembahan bagi kamu yang berhak disembah. Bermula sembahan yang berhak disembah bagi kamu itu iaitu Tuhan yang satu, Tuhan yang asa, ialah Tuhan yang satu jua, yang asa. Tuhan yang asa, jadi asa pada zat dan segala sifat dan segala perbuatan. Tu asa tu makna tu. Tu ni dalil kata kita tak boleh kecek ni kata
Tu Tuhan demo, tu Tuhan demo ni. Tak molek kita kecek lagu tu. Tok Guru kata tak molek kita kecek lagu tu. Tu Tuhan orang kafir, tu Tuhan orang Buddha, tu Tuhan orang Cina, tu Tuhan orang Hindu, tu Tuhan orang Kemojo, tu Tuhan orang Jepun. Kecek lagu tu tak molek. Sebab apa? Tuhan siapa-siapa pun Allah je. Tu lafaz Tuhan tu. Lafaz Tuhan tu jangan guna ikut say. Lafaz Tuhan tak kira tak guna ikut say. Sebab bila sebut kata Tuhan ada ma'budun bihaqqin. Sembahan dengan sebenar. Tu Tuhan. Maka Tuhan Allah Taala saja. Tulis situ tak apa. Tulis kepada apa dia? Ilahukum ilahun wahid. Kami nak tunggu solat pula mana? Tak ingat. Wa ilahukum ilahun, kata setengah golongan manusia yang muslim itu Tuhan orang Buddha, ini Tuhan orang Cina, maka itu salah. Kerana Tuhan siapa-siapa pun satu juga, iaitu Allah Ta'ala, maka tak boleh berkata begitu, kerana seolah-olah mengaku keadaan Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Tak boleh kata apa panggil ke apa kalau tak panggil Tuhan? Sembahan. Kerana sembahan ni umum. Yang ma'bud ni umum. Ma'bud dia umum. Ma'bud dia apa? Benda yang disembah, benda yang dibuat ibadat, benda yang disembah umum. Maka ada ma'bud bihaqqin, ada ma'bud bi ghairi haq, ma'bud bihaqqin inilah dikatakan ilah. Ma'bud bighairi haqqin tak boleh panggil ilah dulu lagi dah. Panggil ma'bud saja. Sebab tu bila kita kata la ilaha illallah, tidak ada ilah malaikat Allah je ilah. Apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tak ada ma'bud bihaqqin illallah je. Hak ma'bud bihaqqin. Yang lain daripada tu ma'bud bi ghairi haq. Sebab tu tak boleh pakai tak boleh guna lafaz ilah ikut say. Tu Tok Kong tu ilah bagi orang kafir. Tu lembu tu ilah bagi orang Hindu. Yang kata gitulah, ilah siapa-siapa pun Allah je. Yang kata dah wa ilahukum ilahun wahid. Kak Tuhan pun semua ni Allah je Tuhan. Ada pun mudah semua ikut say, tu bukan Tuhan. Tu sembahan. Faham tak? Tu dia. Tengok dah. Oh Tuhan. Awak kan Tuhan dia. Oh tak sedap tu. Tengok lembu sembah juga. Bak gana Tuhan dia. Kita tak lewat, kita pergi di Hindu, kita pergi di India, hari raya tu, oh nak sembelih gerbai tak leh tu. Kena nusuk-nusuk.
Wak gana Tuhan dia. Tuhan dia. Tuhan dia. Tuhan dia. Lemu tu Tuhan dia. Tuhan Hindu. Dah, bukan Tuhan dia. Tuhan siapa-siapa pun Allah. Wak gana sembah dia. Tak apa kecek sembah. Kecek Tuhan tu kena beringat. Lepas Tuhan tu Tuan. Itu kan? Sebut kata Tuhan, kata kecek dalam Al-Quran. Tupanan. Tuhan ni apa? Tupanan. Tuhan ni apa? Tuan. Tuhan ni Tuan. Kita hak dia berlaku. Tu Tuhan. Tuhan ni tupanan. Apa tupanan? Kita semua tu peria ya. Tu Tuhan. Tu. Bukan hantu. Tuhan. Tu jaga molek. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tu. Mulai ikut. Jadi duk ngaji dengan dia tu, sungguh dia suruh tulis lagu tu. Sungguh ti kita pun tak ada nak kira hak tu. Tak telitah kecek pe lagu tu. Tapi sungguh ti dia kata. Tu. Yang mari pada dah tu, kira-kira mari lagu tu tu. Mari pak dah tu. Mari pada Mekah dah. Tu dia. Habis itu tulis itu sikit apa? Betul ilahukum ilahun wahid. Maka ayat ini menunjuk bahawa tidak patut, guna tidak patutlah tu guru kata salah. Ya pakai betul terus lah. Tidak patut kita katakan kepada sembahan-sembahan orang kafir bahawa itu ialah Tuhannya. Kerana seolah-olah kita mengaku keadaan Tuhan bagi yang lain daripada Allah, maka dikatakan sembahan saja. Tu. Tidak ma'bud bihaqqin. Ma'bud bihaqqin yakni zat yang kita sembah dia tu betul dah dengan wakil. Zat yang bila kita sembah dia kena dah. Hak semua tidak. Hak tu dah. Kalau ma'bud bi ghairi haqqin, supaya dengan tok kong tu. Hak tu ma'bud bi ghairi haqqin, yakni benda yang kita sembah dia tak betul lagi dengan wakil, tak kena lagi, tak sunguti lagi tu. Tu ma'bud bi ghairi haqqin. Bukan sembah dengan sebenar, maknanya sembah benar-benar, sungguh-sungguh. Hak tu sembah bahang-bahang gitu je, sembah gitu-gitu je, tak ada sungguh mana. Hak kita ni sembah benar-benar dengan sebenar ke? Sembah dengan sebenar, dengan cara sungguh-sungguh. Hak ni, hak sungguh-sungguhnya. Bukan makna lagu tu. Mana? Salah lagu tu. Salah lagu mana? Tu dia etikot kita pula. Kalau kita kecek, kalau kita kecek serta kita etikot makna lafaz, moga Tuhan ni terjemah dah daripada lafaz ilah.
terjebak dalam bahasa Melayu dah. Maka Tuhan sendiri tu kita kecek lagu tu maksud kita kalau kena kepada Tuhan dengan mana ilah ma'bud bihaqqin, maka tu i'tikad lagu tu salah tu kubur. Tapi kalau kita tak ada i'tikad lagu tu lagi, kecek pe lagu tu membawa kepada keliru tu, jadi syubhat tu haram ya. Kecek lagu tu tak leh. Bawa jadi orang tu keliru. Maka tak patut kita kecek. Tu. Bagaimana tu hadiah? Ilmu buat kana Tuhan dia tu. Apa Tuhan lu ni kalau orang cidik-cidik ke apa. Apa Tuhan ni apa sangat? So ya kata Tuhan. Apa tu dia kata Tuhan kak? Dia kata Tuhan. Tuhan bukan Tuhan. Kok mana pula Tuhan bukan Tuhan? Waktu Tuhan pelong. Tuhan pelong. Pahak kita ni hak Tuhan cing. Ada Tuhan pelong, Tuhan cing lagi. Lepas tu apa makna Tuhan? Tanya kita sut-sut dah. Orang apa yang cerdik sikit ya, tanya. Lepas Tuhan ni makna apa? Nak kita tak boleh. Tuhan ni makna apa? Tuhan sendiri tu, dia makna apa? Kita nak kata Tuhan ni mari daripada ilah. Tuhan ni Tuhan. Tuhan ni segala benda. Tuhan ni benda lain Tuhan dia berlaku. Kalau gitu, berarti Tuhan banyak. Kalau Tuhan ni dengan makna benda lain Tuhan bagi segala benda. Berarti lembu tu pun Tuhan juga kalau gitu kan. Tok kong batu tu pun Tuhan juga kalau gitu. Salah je lagi bila kacing salah tu lagi kata gitu. Salah pergi. Tuhan itu dia. Tiada Tuhan malaikat Allah. Kena dah. Tiada Tuhan malaikat Allah. Kerana hak lain itu bukan Tuhan sebenarnya. Hanya sembahan saja. Hak jadi Tuhan tu Allah ya. Ngerti tak tu? Tu dia. Tu. Salah juga tu. Kecek mula jaga. Sebab tu kalau ngaji usuluddin tu nak tubik daripada mulut satu-satu perkataan tu, ya tapi beringat lebih beringat. Takut gijuluh masuk lalu baik kupur juga tu. Kataan ni yang lemah, kecek ikut sip pun jadi kupur, jatuh kupur boleh. Sebab tu ngaji usul lah je selamat. Selamat perkataan, selamat perbuatan, selamat pegangan. Tu ngaji usuluddin. Ada pun ngaji fiqh ni selamat amalan. Gitu je. Selamat amalan kita daripada batalnya, daripada tak diterima oleh Allah Ta'ala-nya. Tu. Habis itu Allahu Akbar. Nampak tu dah? Wa ilahukum ilahun wahid. Artinya bermula Tuhan kamu itu iaitu Tuhan yang asa, Tuhan yang satu jua. Habis itu betul makna la ilaha illallah ada depan. Makna la ilaha illallah ada. Depan tu dah yang terkandung dalam makna la ilaha illallah. Tu muka 7 tu. Di makian yang terkandung di dalam makna kata kita la ilaha, iaitu tiada Tuhan yang kaya pada tiap-tiap barang yang lainnya dan yang berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya malaikat Allah. Atau tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar yang ada malaikat Allah. Tu maksudnya lepas lagi. InsyaAllah kita nak bahas sikit la ilaha illallah ke depan tu. Apa yang dinafikan dalam la ilah tu? Ilah mana kita nafi? Tiada Tuhan malaikat Allah. Tidak ada ma'bud bihaqqin. Ma'bud bihaqqin hak mana? Hak kita pergi. Hak kita pergi tak kena nafi dah. Hak tu cakap dah Allah Ta'ala. Ma'bud bihaqqin
Hak orang kafir duk i'tikad kata hakin tu. Padahal bagi kita bi ghairi hakin hak tu. Tapi bi hakin hak dia duk i'tikad. Bukan bi ghairi hakin hak dia i'tikad. Kerana bi ghairi hakin hak dia i'tikad Allah Taala. Orang kafir tu je pergi kata Allah tu bukan. Maka Allah Taala tu masuk dalam ma'bud bi ghairi hakin dalam i'tikad dia. Tok Kong batu masuk dalam ma'bud bihaqqin dalam i'tikad dia. Dalam i'tikad kita Allah tu ma'bud bihaqqin. Tak kena nafi hak tu nafi apa tu i'tikad kena dah. Tok Kong batu hak tu ma'bud bighairi haqqin. Hak tu hak tu tak kena nafi. Tak kena nafi, moga kita tak i'tikad dah. Hak nafi hak mana? Nanti kira semula. Tu kau duk pejam mata la ilaha illallah tu kan. Gamang ke apa? Tiada Tuhan malaikat Allah. Tiada Tuhan malaikat Allah, tiada Tuhan mana? Tu insya-Allah kita bahas semula. Pada siapa masa dia. Wallahu a'lam bissawab. Sekat dulu kemudian kata musannif rahimahullah, ketujuhnya kudrat, artinya kuasa Allah Taala bermula, maknanya iaitu satu sifat yang mawujud, yang berdiri ia pada zat, yang mewajib ia bagi zat akan kaunuhu qadiran. Tu hukuman dia. Yang takluk ia dengan mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia atas muafakat iradatnya. Heret lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشربنا فتب علينا توبة أحوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبه عدد والحمد لله حمدا كثيرا دائما هبات النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نرضى بالخير ونكفى كل الشر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرات اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا ومدار كلماته